Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Madam Basira. Pada hari ini, kami dari kumpulan History Mates akan membahaskan kertas kajian tentang budaya Barat di Malaysia. Saya Divya anak perempuan Soleh Rajan dan saya akan memulakan perbahasan ini dengan memperkenalkan tentang budaya Barat dan juga abstrak. Apabila kita membuat kajian tentang dasar-dasar baharu yang diperkenalkan oleh penjajahan Inggeris, pelbagai nilai yang baru juga telah dibawa kepada masyarakat di tanah Melayu ataupun alam Melayu. Tidak boleh dinafikan bahawa elemen-elemen baru yang muncul ini mewujudkan banyak konflik disebabkan percanggahan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan yang dituruti serta diamalkan sejak awal masa itu. Kini, boleh dikatakan bahawa pada era moden ini yang menuju ke era globalisasi serta pada abad ke-21 ini, budaya Barat telah menguasai seluruh dunia dan juga telah menyumbang kepada beberapa kesan terhadap masyarakat sesebuah negara. Walau bagaimanapun, kesan-kesan negatif sering ditonjolkan berbanding dengan kesan positif dalam akhbar harian yang melibatkan sesetengah kumpulan individu ataupun masyarakat yang melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak beretika dan juga kegiatan yang tidak sepatutnya disebabkan oleh pengaruh budaya Barat yang semakin merosot dalam kehidupan harian mereka. Budaya Barat yang juga dikenali sebagai Western culture ataupun Western civilization membawa maksud warisan norma sosial, nilai-nilai, etika, adat resam dan juga teknologi-teknologi tertentu. Selain itu, pengaruh budaya Barat juga boleh membawa maksud suatu gerakan Barat dan segala penjajahan yang berfikiran dilancarkan kepada sesebuah negara mempunyai tujuan yang nyata. Sebagai satu contoh, penjajahan Barat bertujuan untuk menundukkan sesebuah negara kepada kuasa imperialis dengan berbagai-bagai cara. Antaranya ialah dengan meleburkan nilai-nilai, memesongkan pengertian agama serta memusnahkan tunjang dan asas-asas penting yang dijadikan sebagai amalan serta membentuk kepribadian seseorang. Bukan saja itu, malah pengaruh Barat juga merupakan budaya yang datang dari Barat termasuklah negara Eropah. Yang perlu diawasi ialah budaya Barat sangat bertentangan dengan nilai-nilai serta norma budaya. Beberapa contoh adalah hedonisme, black metal, pengaruh seks bebas dan lain lagi. Secara ringkasnya boleh dikatakan bahawa budaya Barat merosakkan jati seseorang serta menyebabkan akidah seseorang goyah. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Janusha. Saya akan menambahkan sedikit lagi berdasarkan abstrak untuk tajuk kita iaitu budaya Barat. Dari pandangan saya pula, masyarakat di Tanah Melayu mengalami perubahan struktur dan organisasi setelah Tanah Melayu dijajah seluruhnya oleh Inggeris sebelum merdeka. Penjajahan Barat di negara kita bermula berpuluhan tahun yang lalu dan masyarakat negara ini telah lama terdedah dengan budaya Barat. Masyarakat kita ketika itu mempunyai jati diri yang kuat dan berpegang teguh kepada adat dan budayanya, sendiri mampu menyekat budaya Barat daripada meresap ke dalam budaya dan kehidupan mereka. Penjajahan Inggeris memperkenalkan bukan sahaja dasar-dasar baru dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan lain-lain, tetapi juga nilai-nilai baru yang terselindung di sebalik dasar-dasar tersebut. Kami yang berada di bawah jajahan kuasa Barat, sama ada secara sedar atau tidak, turut mendukung nilai-nilai tersebut setelah menerima tidak kira secara paksaan atau terpaksa. Pertembungan elemen-elemen baru yang diperkenalkan oleh orang Barat dengan amalan-amalan tradisi kita banyak mewujudkan konflik dan kontradiksi. Ramai remaja Malaysia kini sangat terpengaruhi dengan budaya Barat dan ini menjadi satu isu yang amat kita risaukan. Jadi, seperti yang telah diterangkan oleh sahabat Divya tadi, budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwarisi dari generasi ke generasi lain.
Maka, budaya barat secara umumnya boleh memusnahkan tunjang dan asas-asas penting yang menjadi amalan dan pembentukan kepribadian seseorang. Malah, bukan semuanya memberi kesan negatif. Ada juga yang memberikan kesan positif. Dan ahli kumpulan saya akan menerangkan dengan lebih dalam sebentar nanti. Oleh itu, akibat pengamalan budaya barat ialah mereka akan menghayati cara hidup barat dalam kehidupan lalu kehilangan identiti sebenar. Sekarang saya akan serahkan kepada Kirtini untuk menerangkan tentang objektif kajian kita. Nama saya Kirtini daripada Bachelors in Pharmaceutical Technology. Saya ingin menyampaikan objektif kajian budaya barat ini. Pada masa kini, terlalu banyak diperkatakan isu yang berkaitan dengan masalah sosial yang melibatkan remaja, terutamanya pengaruh budaya barat ini. Objektif pertama yang diperoleh daripada kajian ini ialah ia dapat menerangkan pengertian budaya dan pengaruh budaya barat secara terperinci. Kami telah memahami apa itu budaya barat dan dapat menyaksikan beberapa contoh di hadapan mata kita selepas mengetahui tentang isu ini. Keduanya, mengetahui kesan positif dan negatif akibat pengaruh budaya barat di Malaysia. Kita telah mengaji apa yang boleh berlaku akibat pengaruh budaya barat ini. Objektif ketiga yang kami peroleh ialah kita dapat mengenal pasti cabaran yang dihadapi akibat pengaruh budaya barat di Malaysia. Pada pendapat saya, cabaran yang paling utama pada masa kini ialah pengaruh media sosial. Seterusnya, mencadangkan usaha-usaha yang perlu diambil bagi mengatasi cabaran juga merupakan suatu objektif yang kita telah diperolehi daripada kajian ini. Akhirnya, kita dapat mengenal pasti contoh-contoh budaya barat yang dipraktikkan di Malaysia yang akan diterangkan secara lanjut oleh ahli kumpulan yang lain. Terima kasih. Seterusnya, nama saya Wan Nur Akila dan saya akan menyambung mengenai metodologi kajian. Bagi metodologi kajian, terdapat 4 cara yang digunakan. Yang pertama adalah mengumpul informasi dari perpustakaan. Informasi seperti definisi atau pendapat sesetengah penulis dapat diperoleh daripada akhbar ataupun majalah yang berada di perpustakaan. Di samping itu, terdapat juga buku-buku yang membicarakan tentang isu-isu pengaruh budaya barat terhadap masyarakat Malaysia, baik daripada segi positif maupun negatif. Metodologi kedua yang digunakan adalah dengan cara menganalisis data daripada kajian lepas. Hal ini kerana isu ini sentiasa dikaji dan kesannya juga berubah mengikut peredaran zaman. Maka kajian lepas dapat juga digunakan sebagai rujukan dan dapat dibanding hasil dapatan pada masa kini. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Ilesha. Kaedah yang seterusnya yang kami gunakan ialah melayari internet untuk membantu kami mencari maklumat tentang pengaruh budaya barat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Laman web menjadi sebagai sumber rujukan bagi membantu kami menyiapkan tugasan ini. Segala maklumat yang terpapar sangat relevan dengan tajuk kajian yang diarahkan. Kaedah yang terakhir ialah kami menggunakan kaedah audio visual. Kami telah menonton beberapa video dalam laman web seperti YouTube dan beberapa dokumentasi berkaitan dengan tajuk kami. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Surya dan hari ini saya nak membincangkan tentang dapatan kajian tentang kesan positif. Antara kesan-kesan positif terhadap pengaruh budaya di Malaysia, yang pertama adalah kebolehan berkomunikasi. Penggunaan bahasa Inggeris yang lain menjadi kewajipan. Maksudnya, bahasa Inggeris telah menjadi sebagai bahasa universal. Bermaksud, jika mana-mana kita pergi, kita boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Sebagai contohnya, jika kita nak pergi berdagang dengan negara Korea, kita tak semestinya bercakap dengan bahasa Korea. Oleh itu, kita boleh berkomunikasi dengan
menggunakan bahasa Inggeris. Oleh sebab itu bahasa Inggeris disebabkan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa universal. Bukan itu saja, majoriti kursus-kursus di Universiti Malaysia menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran. Bukan sahaja di Malaysia, tetapi di kebanyakan negara kursus-kursusnya diajari dalam bahasa Inggeris, dan mengajar dalam bahasa Inggeris memberi faedah sebab pelbagai murid-murid dari negara lain boleh datang belajar dekat Malaysia, ataupun kita pun boleh pergi ke negara lain untuk belajar bidang tersebut. Dan salah satu faktor dari statistik Malaysia adalah kebanyakan 70% 70% rakyat Malaysia boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. So kesan positif yang kedua adalah tentang pakaian. So, fashion terkini yang boleh diambil sebagai contoh. Ia senang dipakai dan menarik kerana corak yang pelbagai dan mengikut trend semasa. Pakaian formal yang diperkenalkan oleh budaya barat yang diguna pakai dalam mesyuarat penting. Yang ini pun kita asyik boleh tengok di negara kita, sebab di parlimen-parlimen pun pakaian formal iaitu dari pengaruh barat yang dipakai oleh pemimpin-pemimpin di negara kita. Ia sebab pakaian formal itu nampak kemas dan sesuai untuk perkara-perkara mesyuarat yang penting. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, selamat sejahtera. Saya Ilashini. Sekarang saya nak bincangkan kesan negatif dari budaya barat. So, kesan-kesan yang pertama dari budaya barat adalah media massa. So, zaman semakin berubah dengan perkembangan teknologi yang membawa masyarakat ke arah kehidupan lebih moden. Media massa memainkan peranan sebagai saluran maklumat dengan melalui akhbar, televisyen dan media sosial. Media sosial adalah untuk memudahkan sehari-hari kita seperti berkomunikasi dalam jarak yang jauh. Namun, penyalahgunaan media sosial mempengaruhi gejala sosial remaja dengan paparan gejala-gejala negatif seperti keganasan, pornografi dan budaya hidup yang tidak sihat seperti black metal dan punk. Selain itu, negara barat juga menyebarkan pengaruh mereka menerusi hiburan dan muzik seperti hip hop, rock dan pop yang mengandungi lirik lagu yang merunsurkan lucak dan tidak sesuai dengan adat tempatan. Tetapi muzik dan hiburan seperti ini telah menarik perhatian remaja dan penyanyi barat menjadi idola mereka. Seterusnya, saluran barat seperti HBO, Fox dan YouTube menyiarkan rancangan-rancangan mereka. Namun, terdapat beberapa rancangan yang tidak sesuai masih ditayangkan di Malaysia. Contohnya, tayangan filem Titanic mengisahkan remaja lelaki dan perempuan jatuh cinta dan tidak boleh dipisahkan sehingga berlakunya perlakuan negatif iaitu seks bebas. Kesan negatif yang seterusnya adalah dari segi pakaian. Tamadun Melayu terkenal dengan adat yang sopan santun dan pemakaian yang menutup aurat sejak pengaruh daripada tamadun Islam. Namun, budaya barat telah mempengaruhi cara pemakaian terutamanya terhadap remaja kini. Zaman kini, masyarakat meluahkan perasaan mereka menerusi pemakaian. Dengan mewujudnya media sosial, remaja mudah mengakses fashion barat masa kini yang menjolok mata seperti pemakaian t-shirt, skinny jeans dan high-waisted jeans. Seterusnya, Barat mengambil peluang untuk meluaskan pasaran mereka dengan pakaian berjenama contohnya Louis, Gucci, Prada dan Nick. Barat berjaya menarik perhatian rakyat Malaysia walaupun harganya yang mahal kerana Malaysia berpendapat bahawa produk yang berjenama Barat memiliki kualiti yang tinggi dan selesa dipakai. Kesan negatif yang seterusnya adalah
dari segi sosial. Contohnya setiap agama mengajar penganutnya bahawa perkahwinan ialah kesatuan antara lelaki dan perempuan. Namun, golongan homoseksual atau lebih dikenali sebagai golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT berani mendedahkan diri mereka di kalangan awam. Ini disebabkan pengaruh dari Barat yang sah dari segi undang-undang di negara mereka. Terima kasih. Saya Citra di sini. Sebagai kesimpulannya, masalah akhlak dan moral terus menular dan merebak seperti wabak dalam masyarakat kita, khasnya di kalangan remaja. Jenis-jenis budaya yang diperkatakan di atas merupakan budaya yang mengikut ikutan remaja dan masyarakat timur hari ini. Remaja yang kini sudah hilang pegangan agama dan jauh terpesong daripada budaya ketimuran yang diangkat oleh masyarakat sejak turun-temurun. Ternyata pendidikan moral masih belum cukup untuk menangani isu budaya sosial ini. Kurang pemahaman ibu bapa terhadap anak-anak, pengaruh rakan sebaya, pengaruh media sosial dan juga konflik keluarga merupakan cabaran masyarakat Malaysia yang mudah dipengaruhi budaya luar. Ada juga budaya Barat memberi kesan yang positif terhadap masyarakat. Contohnya pembukaan restoran fast food seperti KFC, Pizza Hut dan sebagainya. Hal ini masyarakat Malaysia dapat mencari pendapatan untuk kegunaan sendiri. Jadi untuk membentuk masyarakat yang berintegrasi dalam ikatan yang unggul merupakan cabaran kepada negara. Demi mengatasi cabaran ini, semua pihak hendaklah memainkan peranan masing-masing dalam merealisasikan matlamat negara melahirkan masyarakat yang maju. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.